Okay, kita mula dulu ke Kak Syida? Kejap. Kak Syida mula ke Kak Syida buka majlis ke? Ke saya? Kejap. Oh, belum live lagi. Okey, dah ada kat FB, Fidah, kita punya ni. Dah masuk FB dah? Ya, cek kat FB jap. Okey, dah ada di FB. Okey, kita boleh mulakan majlis. Kak Syida buka dulu dan nanti Dina buka Kak Syida apa? Kak Syida bagi kata-kata haluan dulu dan Dina buka majlis nanti ya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Yang diraihkan Prof Madia Dr. Faisal bin Ahmad. Saya selaku saya Puan Syida yang berurusan dengan doktor untuk kita adakan sesi malam ni atas inisiatif daripada Ustaz Dr. Zahiruddin. Tapi dengan kadar Allah dia tak dapat bersama-sama kita malam ni kerana ada kerangan rumah dia blackout. So tak ada electricity, tak ada. So, dia dah gelap lah tu kan. Dia kata telefon dia pun dah mati semua dah. So dia kata dia kesalahan tak dapat bersama-sama malam ni. Minta maaf banyak-banyak dia kata. So insyaAllah dengan kita malam ni diganti oleh Puan Harina, iaitu kita punya salah seorang admin juga daripada Jamaah Ahsanul Malam ini. InsyaAllah saya rasa kita tak nak buang masa kan, masa kita sebab malam-malam kan. So kita nak fokuskan kepada apa yang doktor sampaikan kan, sebab kami memang teruja lah atas nasihat Ustaz Zahiruddin untuk kami grab peluang yang ada dan dia suggestkan kami belajar hadis-hadis fitan daripada daripada doktor sendiri, insyaAllah kan. Tadinya dia yang uruskan kepada mendapatkan nombor doktor semua dan alhamdulillah kita dapat realisasikanlah harapan-harapan sahabat-sahabat di Jamaah Ahsanul Malam ini, insyaAllah. So dengan ini saya perkenalkan moderator malam ini Puan Harina daripada JA juga selaku moderator menggantikan Dr. Zahiruddin. So insyaAllah Nina, Kak Syida serahkan media pada Nina, silakan. Terima kasih Kak Syida, Prof. Dr. Faizal dan sahabat-sahabat semua. Kita belum buka majlis lagi kan? Jadi untuk memberkati lagi majlis kita pada malam ini, kita baca kitab yang pada. Bismillah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah kerana memberi kita peluang pada malam ini untuk kita bersama-sama dalam satu lagi majlis ilmu yang setiap hari memang kita ada majlis berjadual dengan asatizah kita yang tetap, tapi untuk special pada malam ini kita bawakan khas Prof. Dr. Faizal ya, untuk kita mengupas lebih lanjut ya, untuk kita dengar bagaimana kita sepatutnya berinteraksi dengan hadis-hadis fitan ya. So Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi zidna ilman. Jadi selamat datang Ustaz. Mungkin ini pertama kali Ustaz menerima jemputan kami ya, dan kami juga memberi kami amat berterima kasihlah atas kesudian Prof Prof pada malam ini. Okey. Jadi seperti yang apa yang Kak Syida bagi tahu tadi, Puan Syida bagi tahu, sebenarnya antara topik yang kami adakan tetap pengajian adalah berkenaan salah satunya dengan Ustaz Zahiruddin, adalah buku ini ya, kalau nampak 51 hadis ghaib dan ajaib ya, dan kebetulan di hujung-hujung ni memang banyak berkenaan hadis-hadis akhir zaman ya, berkenaan Imam Mahdi, kemunculan Dajjal, Malhamah Kubra dan sebagainya. Dan selari dengan itu juga ada perkembangan yang terbaru kan Prof, iaitu memang perkembangan umat Islam kita di Palestin, khususnya di Gaza sekarang ni sedang berperang dengan Israel.
Jadi memang bila ada perkataan perang dan apabila dikaitkan dengan peristiwa akhir zaman, kita tertanya-tanya adakah ini yang dimaksudkan dalam hadis tersebut. Dan sorotan daripada itu memang ada beberapa pihak lah yang memberi ulasan-ulasan berkenaan sebenarnya Dajjal tu dah muncul dalam bentuk yang kita tak sedar. Ya, Ya'juj Ma'juj sebenarnya dah turun dari lereng bukit. Tasik Tabariyah dah pun kering dan mereka mengalirkan divert air dari ke Sungai Jordan dan menghalang itu sebenarnya adalah itu yang dimisalkan sebagai mengeringkan minum tasik oleh Ya'juj Ma'juj. Jadi ada banyak-banyak pihak yang memberi banyak takrifan dan dia bagaimana kita nak handle semua information ni, bagaimana kita nak terima ataupun nak reaction kita kepada perkara tersebut. Dan kita sebenarnya apa yang kita nak mungkin dapatkan daripada Prof sendiri adalah daripada buku Prof ni. Ya, dan kami pun ada juga order daripada Prof dan mungkin kebanyakan ahli kita dah pun mendapatkan satu naskah lah. Saya sendiri sebenarnya belum habis baca lagi, saya habis baca sampai tengah je, yang hujung-hujung belum. Jadi mungkin pada malam ini mungkin kita boleh bincanglah merungkainya. Saya pun bukanlah moderator Bidang Terjun ni. Kalau Dr. Zainuddin ada mungkin akan lebih rancak lah perbincangan kita kan. Tapi saya harapkan kita bolehlah two way pada malam ini ya Prof. Yeah. Jadi untuk pengenalan Prof, sedikit latar belakang lah berkenaan Prof. Prof berasal dari wilayah Persekolahan Kuala Lumpur, ijazah sarjana muda dalam bidang hadis, Universiti Islam Madinah ya, tahun 1996. Dan juga merupakan sarjana pengajian Islam Al-Quran Sunnah daripada UKM tahun 2000 dan mendapat ijazah Dr. Falsafah dalam Usuluddin Hadis daripada UM pada tahun 2007. Pernah bertugas di KUIS dan sekarang Prof bertugas di Masyarakatan di Jabatan Al-Quran dan Hadis Akademi Pengajian Islam UM. Dan antara bidang kepakaran Prof adalah takhrij hadis, ilmu al-jarh wal ta'dil, ya, kaedah memahami hadis, aliran pemikiran dalam hadis dan hadis di Nusantara. Jadi banyak karya Prof yang telah keluar sebagai terbitan buku saya kira ya. Antaranya kaedah tepat memahami hadis, hadis dhaif dan palsu, takhrij hadis, mutiara faedah dan pengajaran hadis 40 Imam Nawawi. Dan yang paling terkini lah saya rasa buku yang saya tunjukkan tadi lah. Ya. Okey, jadi kalau sahabat-sahabat dan Prof semua dah ready, kita mulakan kita punya sesi pada malam ini. Saya persilakan tafadhal mashkura Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Terima kasih pada Puan Nur Harlina sebagai moderator. Itu juga Puan Syida, ibu-ibu, puan-puan yang dirahmati Allah. Pertama-tamanya saya ucapkan terima kasih kepada jamaah Ahsanu Amala kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi dengan ibu-ibu, puan-puan sekalian tentang buku saya yang baru keluar dalam bulan 11 baru ini, iaitu hadis peristiwa akhir zaman antara takwilan dengan imajinasi. Terima kasih juga kepada Ustaz Dr. Zahiruddin, sahabat saya, yang mempromosikan buku saya, dan beliau adalah seorang yang sentiasa menyokong karya-karya sahabat-sahabat beliau. Jika ada tulisan baru, beliau akan highlight di Facebook ataupun buat sedikit ulasan. Jadi saya terima kasih sangatlah kepada beliau. Cuma mungkin malam ni tak dapat bersama dengan beliau. Moga-moga Allah memudahkan urusan beliau. Jadi saya sebenarnya sediakan slide, walaupun buku dah ada, tapi saya sediakan slide juga untuk lebih fokus, supaya saya tidak, sebab buku ni halamannya sampai 200 lebih, 215.
dan tak mungkinlah kita akan cover semua topik tentang peristiwa akhir zaman malam ni. Cuma saya sediakan slide itu untuk lebih fokus dan saya akan sentuh beberapa isu berkaitan dengan pertama sekali berkaitan dengan definisi fitan ataupun definisi fitnah. Kemudian saya akan sentuh tentang saya akan ambil satu topik. Sebenarnya buku ini untuk makluman ibu-ibu dan perempuan. Buku ini saya tak cover semua tanda-tanda akhir zaman. Saya tak cover semua peristiwa akhir zaman. Saya hanya cover 5 peristiwa besar yang ada isu, iaitu ada di kalangan tokoh yang mempertikaikan hadis-hadis tersebut ataupun ada takwilan. Sebab itu saya namakan buku saya takwilan-takwilan yang pelik-pelik, yang kita panggil dalam bahasa Arabnya sebagai takwilan yang fasid, takwilan yang rosak. Dan selain bukan saja takwilan, tetapi ada juga imajinasi yang saya pun tak tahu datang daripada mana, yang kita kalau baca pun rasa terkejut kerana ia datangnya daripada asatizah juga, yang mereka itu ketika menceritakan tentang Dajjal, maka keluarlah bermacam-macam cerita. Ketika bercerita tentang Ya'jud Ma'jud, macam-macam cerita, takwilan dan imajinasi yang keluar. Jadi untuk malam ini saya akan fokus kepada kemunculan Imam Mahdi berdasarkan hadis. Ia juga merupakan isu yang menjadi perhatian, apatah lagi berlaku perang sekarang di Palestin dan di Gaza, sehingga orang kata Abu Ubaidah jurucakap Hamas itu adalah Imam Mahdi. Apabila melihat keterampilan beliau, keberanian beliau, mereka kata itu Imam Mahdi. Dan sebenarnya isu Imam Mahdi ini dah banyak ada orang claim ataupun declare dia Imam Mahdi. Ajaran-ajaran sesat banyak declare mereka sebagai Imam Mahdi, tokoh-tokoh ajaran sesat ataupun yang mengasaskan ajaran sesat, mereka mengaku mereka Imam Mahdi. Kemudian dalam setiap kurun ataupun setiap tempoh masa 10 tahun, 20 tahun ada saja yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Jadi saya ingat saya fokus isu Imam Mahdi malam ini, berserta saya kaitkan juga 2-3 kaedah yang penting daripada kaedah dalam berinteraksi dengan hadis fitan. Jadi izinkan saya untuk share. Sekejap, saya tak buka lagi slide saya supaya kita lebih fokuslah. Share screen. Cuma kalau saya punya line tak ada terputus, beritahu ya. Sebab saya baru saja tukar router dan panggil betulkan internet rumah saya ni. Setakat ni dengar ke suara saya? Dengar, Okey. Okey, kita mulakan dengan definisi fitan. Bukunya pun tajuk fitan, dan kalau kita lihat kitab-kitab hadis kadang-kadang disebut al-fitan wal malahim. Fitan dan malahim. Malahim itu peperangan besar. Cuma fokus buku saya adalah kepada hadis fitan. Fitan ni daripada perkataan fitnah lah, kan? Dan kita lihat Quran juga menggunakan perkataan fitnah, hadis juga ada menggunakan perkataan fitnah. Tetapi yang dimaksud dengan fitan dalam buku saya ini ialah fitnah akhir zaman ataupun kita panggil peristiwa-peristiwa akhir zaman. Kadang-kadang ulama kita sebut mubasyirat, ramalan-ramalan ataupun perkara-perkara yang mubasyir, mendatangkan berita gembira. Itu pun juga termasuk di bawah kategori fitan. Tapi saya tidak namakan sebagai mubasyirat lah. Saya namakan sebagai fitan kerana ia biasa digunakan dan kitab-kitab hadis juga meletakkan namanya sebagai fitan. Jadi fitan yang saya maksudkan dalam buku saya ini adalah peristiwa-peristiwa akhir zaman yang merupakan ujian. Fitnah sendiri itu maksudnya ujian.
ataupun dalam bahasa Arabnya ialah imtihan ataupun ikhtibar, maksudnya ujian lah. Jadi ujian akhir zaman. Ya. Okey, kemudian kenapa kita lihat fitan ni disebutkan juga di dalam Quran, maksudnya Quran memberi perhatian kepada peristiwa-peristiwa akhir zaman. Malah sebagian ulama meletakkannya di bawah akidah. Maksudnya kalau kita menolak peristiwa-peristiwa ini, maka dia akan menjejaskan akidah kita. Antara peristiwa-peristiwa besar yang disebutkan dalam Quran ialah Ya'juj Ma'juj. Ada disebutkan kisah Ya'juj dan Ma'juj, tentang Zulkarnain juga yang ada kaitannya dengan Ya'juj dan Ma'juj disebut dalam Quran. Begitu juga kita tahu setiap Nabi akan memberitahu kepada umatnya tentang kemunculan Dajjal. Menunjukkan Quran, hadis memberi perhatian yang besar kepada peristiwa akhir zaman. Dan kenapa Quran menyebutkan tentang peristiwa-peristiwa ini? Kenapa hadis menceritakan peristiwa-peristiwa ini? Malah dalam kitab-kitab hadis disebutkan ataupun diletakkan tajuknya Kitabul Fitan wal Malahim, kitab tentang fitan akhir zaman, peristiwa-peristiwa akhir zaman. Jadi antaranya ialah untuk menjadikan seorang Muslim bersedia ketika berhadapan dengan peristiwa tersebut, sama ada yang melibatkan akidah, hukum hakam fiqh dan sebagainya. Contohnya apabila dikatakan Dajjal datang, masa itu Dajjal datang dalam 40 hari, 1 hari selama setahun, 1 hari selama sebulan. Jadi dia melibatkan hukum hakam fiqh tu bagaimana nak solat ketika itu. Begitu juga isu-isu akidah yang ada kaitannya dengan peristiwa akhir zaman. Kemudian menjadikan seorang Muslim bersedia dalam menghadapi musuh-musuh Islam, membina harapan dan motivasi kepada orang Islam supaya tidak berputus asa daripada rahmat Allah. Jadi ada orang yang salah faham tentang bala bencana, malapetaka yang menimpa orang Islam sampai mereka kata kita tak payah buat apa, kita tunggu saja Imam Mahdi datang. Dan perang yang berlaku sekarang pun masing-masing menunggu Imam Mahdi lah yang akan memimpin. Jadi sebenarnya itu pun salah faham juga, sehingga orang menyangka peperangan yang berlaku sekarang adalah peperangan yang dipanggil sebagai malhamah ataupun malahim tadi, yang kita sebut malahim tadi itu adalah peperangan akhir zaman. Sebenarnya belum lagi. Sebenarnya belum lagi. Nanti kita akan ceritalah. Nanti kan kalau ikut riwayat-riwayat hadis yang sahih, akan ada khalifah yang akan membina semula ataupun kita panggil Al-Quds ataupun Baitul Maqdis akan dibangunkan oleh khalifah yang akan memimpin ataupun memerintah Palestin ataupun Quds. Yang kita kata batu boleh bercakap, peperangan dengan Yahudi itu adalah bersama dengan Dajjal. Jadi bukan sekarang ni, bukan lagi. Membuktikan kemujizatan Nabi melalui perkhabarannya tentang peristiwa yang akan berlaku pada masa hadapan. Jadi kita tahu berita peristiwa akhir zaman yang ramalan-ramalan daripada Nabi itu yang sampai kepada kita adalah melalui hadis-hadis daripada sabda Nabi sendiri. Okey, apabila bercakap tentang hadis fitan, sebenarnya hadis fitan ataupun hadis peristiwa akhir zaman ini memang menjadi minat, ramai orang minat nak tahu. Kalau ada kelas-kelas berkaitan dengan hadis fitan, biasanya orang akan memberikan perhatian yang penuh lah nak tahu siapa itu Dajjal, siapa itu Imam Mahdi, siapa itu Ya'juj Ma'juj. Tetapi kita kena berhati-hati dari sudut sumber. Sebenarnya sumber kalau membincangkan tentang hadis fitan ni, daripada mana sumbernya? Jadi kita kata sumber kepada perbincangan hadis fitan ini ialah daripada pertamanya Quran lah. Saya lupa nak tak di sini. Pastinya Quran lah, sebagai kitab yang qat'i.
yang saya sebut tadi menceritakan, tapi bukan semua peristiwa akhir zaman ada disebutkan dalam Quran. Quran adalah sebagai salah satu sumber. Yang keduanya Al-Kutub As-Sittah. Saya yakin ibu-ibu, puan-puan tahu tentang Al-Kutub Sittah, dan saya tengok pengajian-pengajian dalam grup jamaah Ahsanul Amalan ni, saya dipahamkan telah didedahkan dengan banyak dengan pengajian hadis, dan saya yakin kita semua sedia maklum tentang Al-Kutubus Sittah, iaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Ya. Dan dalam buku saya pun saya dah senaraikan bab-bab dalam Sahih Bukhari, berapa babnya, berapa hadisnya, dalam Sahih Muslim, berapa babnya, hadisnya. Dan begitu juga saya senaraikan juga berapa bilangan hadis dhaif di dalam beberapa kitab, antaranya Sunan Ibnu Majah dan Sunan Abu Daud dan sebagainya. Kemudian antara kitab yang sering dirujuk oleh para ulama kita ketika membincangkan tentang fitan ialah kitab Al-Fitan oleh Abu Abdillah Nuaim bin Hamad. Ini karangan yang sangat masyhur, tetapi di dalamnya terkandung banyak hadis dhaif, hadis yang terlalu dhaif, dan hadis palsu. Ya. Jadi sebab itu kalau kita tahu, kalau riwayat daripada Abu Nuaim, maka kita kena cek dulu kesahihan hadis. Dan selainnya adalah karya-karya yang dikarang sama ada oleh ulama terdahulu ataupun ulama zaman sekarang. Antaranya yang masyhur juga ialah Asyratus Sa'ah oleh Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil. Nah, ini antara yang masyhur yang telah diterjemahkan juga. Okey, saya terus pergi kepada kedudukan hadis berkaitan Imam Mahdi. Sebenarnya saya boleh je pilih mana-mana topik yang dalam buku saya ni. Mungkin saya mulakan dengan Dajjal ataupun Ya'juj Ma'juj. Tapi saya pilih Imam Mahdi ni kerana dia ada kaitan juga dengan peperangan yang berlaku sekarang antara Israel dan Palestin ataupun Gaza. Ya. Jadi kalau kita lihat hadis-hadis berkaitan Imam Mahdi ini, sebenarnya para ulama kata hadis-hadis yang menceritakan tentang Imam Mahdi ini adalah hadis yang mutawatir. Ya. Maksudnya banyak hadis. Hadisnya banyak. Dan diriwayatkan oleh perawi yang ramai, sahabat yang ramai. Ya. Dan sebelum itu, Ibnu Katsir dia sebut, Al-Mahdi ialah seseorang yang Allah tunjukkan kepadanya kebenaran. Nama pun Al-Mahdi yang diberi petunjuk. Yang Rasulullah beritakan bahawa dia akan muncul di akhir zaman untuk memenangkan orang Islam dan menegakkan keadilan. Dalam hadis sebut, sebelum itu adalah zaman kegelapan, zaman kezaliman. Tapi datangnya munculnya Imam Mahdi adalah 7 tahun itu adalah zaman kegemilangan, kemewahan, tak ada orang yang nak terima zakat, makanan cukup, semualah maksudnya mewah ketika itu. Ya. Zaman beliau juga akan munculnya Dajjal dan turunnya Isa bin Maryam. Imam Asy-Syaukani menjelaskan, dia kata hadis-hadis tentang Imam Mahdi ini mutawatir. Kita semua tahu kan mutawatir ini diriwayatkan oleh ramai perawi. Ada 50 hadis yang menceritakan tentang Imam Mahdi, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Begitu juga athar, kita panggil athar adalah perkataan sahabat yang menerangkan tentang Mahdi juga banyak. Begitu juga athar daripada sahabat yang berstatus marfu'. Kan kita tahu kalau perkataan sahabat itu kita panggil mauquf, tetapi ada yang mauquf itu berstatus marfu'. Maksudnya apabila sahabat cerita tentang perkara itu, ia tidak melibatkan ijtihad daripada sahabat. Dia pasti datang daripada Nabi SAW. Daripada kalangan sahabat yang meriwayatkan hadis tentang Mahdi ada 26 orang sahabat, dan diriwayatkan dalam pelbagai kitab lah, ya, daripada Sunan, Masanid dan Mahajib. Okay.
Saya senaraikan beberapa hadis, ibu-ibu dan puan-puan boleh bacalah buku saya. Banyaklah hadis tentang Imam Mahdi ini. Antaranya disebutkan dunia tidak akan binasa sehingga tidak akan binasa dunia ini sehingga bangsa Arab dipimpin oleh seorang lelaki dari keturunanku yang namanya sama seperti namaku. Ini biasa kita dengarlah hadis ini. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Kemudian hadis lain daripada Abdullah bin Mas'ud daripada Nabi SAW, jika sekiranya dunia ini tiada tinggal lagi melainkan satu hari, nescaya Allah akan panjangkan hari tersebut sehingga Allah mengutuskan seorang lelaki daripadaku atau keturunanku yang namanya sama dengan namaku dan nama bapanya sama dengan nama bapaku. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana dipenuhi sebelumnya dengan kezaliman. Jadi saya lupa nak bagi besarkan. Okay. Kemudian hadis lain, Al-Mahdi itu berasal dari keturunanku. Luas dahinya, bahagian tengah hidungnya menyempit dan tampak agak melengkung. Jadi detail detail Nabi cerita bentuk fizikal Imam Mahdi ni. Sebab itu kalau ada orang yang takwil, setakat ni saya tak dengar lah ada takwilan. Cuma yang menolak hadis tentang Mahdi itu ramai. Cuma saya tak jumpalah yang mentakwil Al-Mahdi itu selain daripada manusia. Tak ada. Saya tak jumpa lah. Kalau yang lain tu macam Ya'jud Ma'jud, ada yang takwil itu adalah lava gunung berapi. Kalau Nabi Isa ada yang takwil itu adalah Nabi Isa adalah zaman yang aman, tenteram. Bukan Nabi Isa tetapi menunjukkan zaman yang aman dan tenteram. Ada juga yang takwil macam itu. Kemudian Dajjal lah, macam-macam lah takwilan Dajjal ini. Dajjal ni ada yang kata tamadun barat, ada yang kata Amerika dan macam-macam lah. Tapi Imam Mahdi ni saya tak jumpa lah yang mentakwilkan dia selain daripada seorang manusia. Jadi dalam hadis ni dia disebutkan bahawa dia akan menguasai dunia selama 7 tahun. Kemudian hadis lain, saya ambil dalam bahasa Melayu, boleh rujuk buku saya. Bagaimana dengan kamu apabila Isa bin Maryam turun kepada kamu, sedangkan imam kamu dari kalangan kamu sendiri. Dan kita semua tahu bahawa apabila Nabi Isa turun nanti dia berimamkan Imam Mahdi, dan Imam Mahdi adalah pemimpin umat Islam ketika itu dan bukan Nabi Isa. Nabi Isa membantu Imam Mahdi untuk membunuh Dajjal. Akan keluar pada akhir umatku Al-Mahdi, Allah mengurniakannya dengan hujan. Maksudnya hujan turun, bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Imam Mahdi akan membagi-bagikan harta tanpa perhitungan. Maksudnya di dalam riwayat lain menyebutkan semua orang cukup ketika itu. Tidak ada orang yang susah ataupun fakir ataupun miskin. Haiwan ternakan akan menjadi banyak. Umat Islam akan menjadi hebat. Beliau akan hidup selama 7 hingga 8 tahun. Ini riwayat Al-Hakim. Kemudian hadis lain, pada akhir zaman, khalifah, pemimpin orang Islam membagi-bagikan harta dengan tidak menghitung-hitung. Maksudnya cukuplah sebagaimana saya sebut tadi, semua dapat bahagian masing-masing, malah tidak ada, malah berlebih-lebih harta ketika itu. Okey, selesai. Kita tahu dah. Sebenarnya banyak lagi hadis yang dalam slide saya ini, hanya beberapa yang menceritakan tentang Imam Mahdi, dan kita boleh kata dengan sepakat bahawa sebagaimana ulama sebut, hadis-hadis berkaitan Imam Mahdi adalah hadis yang mutawatir. Bermaksud kita tidak boleh menolak hadis itu. Dia bukan hadis ahad yang setengah orang mempertikaikan, kata aku tak percayalah hadis ni sebab dia hadis ahad saja. Jadi ada aliran-aliran tertentu yang dalam bab akidah mereka hanya pegang dengan hadis mutawatir saja. Kalau hadis ahad mereka tak terima. Tapi kita tahu ini hadis tentang Imam Mahdi ini
adalah hadis yang mutawatir. Tetapi walaupun mutawatir hadis tersebut, ada di kalangan ulama, kita kata ulama lah, ya. Kita mulakan dengan ulama yang mempertikaikan hadis Al-Mahdi. Okay. Yang pertama ialah Abu Muhammad bin Walid Al-Baghdadi yang meninggal pada tahun 643 Hijrah. Dia kata, dia berhujah kata tiada Imam Mahdi. Dan dia berhujah dengan hadis yang bermaksud tiada Mahdi melainkan Isa bin Maryam. Jadi hadis ni ada isu dari sudut kesahihannya. Tiada Mahdi melainkan Isa bin Maryam. Yang ada Isa saja, Mahdi tak ada. Jadi ulama ni sekurang-kurangnya dia ada hujah lah juga, ya, untuk menolak hadis tentang Imam Mahdi. Kemudian datang Ibn Khaldun. Ibn Khaldun ni biasa kita dengar tokoh ini. Seorang falsafi ataupun seorang tokoh falsafah, tokoh sosiologi kemasyarakatan, yang beliau ini terkenal dengan bukunya, kitabnya Al-Muqaddimah. Biasalah kalau dalam pengajian Islam, kalau bab falsafah ketamadunan, kita akan rujuk kitab Al-Muqaddimah. Jadi dia tokoh besar. Kan? Tokoh besar juga menolak hadis Al-Mahdi, apatah lagi orang biasa, kan? Jadi antara hujah Ibn Khaldun dalam menolak hadis berkaitan Imam Mahdi ialah dia kata, mana-mana negara tidak dibina atas asas individu perseorangan. Penyucian, mentakdiskan, menyucikan Imam Mahdi atau tabarruk kepada Imam Mahdi, tetapi negara dibina berdasarkan sistem dan asabiah. Kemudian dia kata lagi, hadis ini muncul, hadis Imam Mahdi ini muncul hasil daripada pengaruh Syiah dan Sufi, terutamanya yang berkaitan dengan kepercayaan kepada abdal dan aktab. Ini orang belajar Sufi dia tahulah, ya. Kalau belajar Sufi ni dia ada wali abdal, wali aktab, ya. Jadi ini pun ada kait juga kalau mengikut Ibn Khaldun, sebab itu dia tolak. Ni ada rekaan, dia kata Imam Mahdi ni ada rekaan orang Syiah dan Sufi untuk seolah menonjolkan Imam Mahdi sebagai wali lah. Poin yang ketiga ialah merupakan dakwaan dusta yang dipenuhi dengan fitnah. Dia kata hadis Imam Mahdi ini adalah dakwaan dusta yang dipenuhi dengan fitnah, membawa kepada pembunuhan, perpecahan, menghapuskan ketamadunan, keamanan, dan membawa kepada keadaan tidak stabil. Dari satu segi, poin yang ketiga ni ada logiknya, kerana kita lihat kan, kalau ibu-ibu dan puan-puan pernah ingat kisah di mana pernah Masjidil Haram pernah kita kata ada sekumpulan orang tu, sekumpulan kita panggil teroris lah. Dia lebih kurang tahun 70-an, dia namanya Juhaiman di hujungnya, Utaibi macam itulah. Dia dengan kumpulan dia tu dia kuasai Masjidil Haram. Kan? Jadi rupanya dia mendakwa dia tu Imam Mahdi. Jadi apa saja dakwaan-dakwaan macam ini, dia akan kalau ada dakwaan sebagai Imam Mahdi, dia akan membawa kepada perpecahan dan pembunuhan. Begitu juga ISIS, kita dengar ISIS, Al-Qaeda kan sebelum ini, mereka kaitkan juga dengan Imam Mahdi. Malah bendera mereka pun bendera warna hitam. Nanti kita akan bincang hadis tentang panji timur ataupun panji hitam yang disebarkan juga, yang ada kaitnya dengan Imam Mahdi. Jadi sebut panji hitam ataupun panji datang daripada timur, dia ada kait dengan Imam Mahdi. Seorang lagi yang mempertikaikan hadis-hadis berkaitan dengan Imam Mahdi ialah Muhammad Farid Wajdi. Dia ni merupakan dia ni merupakan editor kepada majalah Al-Azhar, Jurnal Al-Azhar. Dia juga ada satu kitab yang dipanggil Dairah Ma'arif, 10 jilid, yang mengandungi perbahasan tentang ilmu-ilmu berkaitan Islam lah. Jadi tokoh lah ni, dia seorang tokoh. Jadi dia pun, dia kata apa? Statement dia pun keras juga.
Dia kata hadis-hadis mengenai Imam Mahdi ini mengandungi kelampauan, merendahkan sejarah, membuktikan kejahilan tentang urusan manusia dan jauh daripada sunnatullah. Sesiapa yang pertama kali melihat hadis-hadis ini akan merasai bahawa hadis-hadis ini adalah hadis palsu. Jadi keras yang sengaja direka oleh golongan menyeleweng dan penyokong kepada kumpulan dakwah yang hendak melaksanakan sistem khilafah di negara Arab atau di negara Barat. Sebagaimana saya sebut tadilah, ISIS kan, mereka akan dakwa mereka adalah pendukung Imam Mahdi. Al-Qaeda juga kaitkan dengan Imam Mahdi. Kan, apa saja kumpulan teroris mereka akan kaitkan. Yang nak tubuh sistem khilafah ni lah, yang mereka ini menjatuh, kita tahu kumpulan ini mereka nak jatuhkan kerajaan yang sedia ada. Mereka menghukumkan kafir kepada kerajaan-kerajaan yang sedia, kerajaan-kerajaan Islam yang sedia ada. Dan mereka ini memang ada kaitnya. Mereka cuba kaitkan diri mereka dengan Imam Mahdi. Kemudian dia kata lagi, sebahagian hadis tentang waktu kemunculan Mahdi menyebutkan tentang kerajaan Kaisar di Konstantinia. Sedangkan kerajaan Kaisar telah musnah pada kurun 15 Masih. Menurut beliau lagi, ramai ulama Islam mentaifkan hadis Mahdi dan menganggapnya sebagai hadis yang tidak wajar dilihat. Jadi kita perasan, boleh saya senaraikan sini, mereka yang menolak hadis Mahdi ini bukan daripada kalangan ulama hadis. Dan kita boleh kata mereka yang menolak ini ilmu ataupun kewibawaan mereka dalam ilmu hadis itu tidak kuat. Tidak kuat. Seorang lagi yang saya suka, yang banyak juga disebut ialah Syekh Rashid Ridha. Mungkin kita pernah dengar kot nama tokoh ini. Dia menghasilkan sebuah kitab karya besar iaitu Tafsir Al-Manar. Pernah dengar tak agak-agak? Tafsir Al-Manar. Dan Syekh Rashid Ridha ni dia adalah anak murid kepada Muhammad Abduh. Kalau kita pernah dengar tokoh aliran Islah di Mesir, yang begitu juga Jamaluddin Al-Afghani. Saya ingat masa belajar sekolah dulu adalah aliran Islah, kita belajar tokoh-tokoh ini yang cuba untuk islahkan masyarakat tidak lagi terbelenggu dengan aliran lama, aliran tradisional. Mereka cuba bawa islah lah ke perubahan dalam dari sudut kefahaman terhadap Islam. Jadi tokoh ini adalah tokoh besar. Tokoh besar yang menolak hadis-hadis tentang Imam Mahdi. Jadi kita tak peliklah kalau ada orang lain, kalau orang anti hadis pun tolak, kalau orang liberal pun tolak hadis Mahdi ini, sebab ada juga tokoh-tokoh yang menjadi rujukan menolak hadis tentang Mahdi. Apa dia kata? Dia kata percanggahan dalam hadis Al-Mahdi ini sangat kuat. Dia kata hadis Mahdi yang kita jumpa, dia kata bercanggah antara satu dengan yang lain. Dan kita tahu apabila hadis bercanggah, maka ulama akan cuba untuk mengharmonikan hadis tersebut, mengkompromikan hadis tersebut. Tapi menurut Syekh Rashid Ridha, dia kata nak harmonikan hadis Mahdi ini sangat sukar, susah, kan? Lepas tu dia kata lagi, yang menolak hadis Mahdi ini sangat ramai, ditambah dengan kekeliruan padanya yang jelas. Tapi dia tak nyatakan siapa yang ramai itu. Kemudian dia kata lagi, Imam Bukhari dan Muslim tidak memasukkan riwayat tentang Mahdi dalam kitab mereka. Jadi ini pun jadi hujah bagi dia. Sedangkan kita tahu bukan semua hadis dalam Imam Bukhari dia tak cover semua hadis sahih dalam Sahih Bukhari. Imam Muslim tak masukkan semua hadis sahih di dalam Sahih Muslim. Hanya 7,000, lebih kurang 7,000 hadis dalam Sahih Bukhari ataupun 4,000 hadis dalam Sahih Muslim, kan? Jadi adalah hadis-hadis, banyak lagi hadis-hadis yang tidak dimasukkan. Tapi ini menjadi hujah. Dia kata sebab tak ada hadis tentang Mahdi dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, maksudnya hadis ini tidak boleh dipercayai.
Kemudian dia kata lagi, isu Al-Mahdi ini menimbulkan kerosakan dan fitnah dalam masyarakat Islam. Dari satu segi sebab dia kerosakan itu daripada orang yang tak faham lah, golongan teroris lah. Dalam hal ini pendapat beliau menyamai pendapat Ibn Khaldun. Kemudian beliau mengemukakan contoh berkaitan riwayat yang paling masyhur tentang nama Al-Mahdi dan nama bapanya di sisi ahli sunnah ialah Muhammad bin Abdullah. Itu memang dalam hadis-hadis sahih menyebutkan nama Mahdi ini sama dengan nama Nabi. Tapi beliau kata lagi, dia kata dia jumpa riwayat lain. Syekh Rashid Ridha kata dia jumpa hadis lain menyebutkan namanya ialah Ahmad bin Abdullah. Kemudian dia rujuk pula sumber Syiah. Dia kata di sisi Syiah nama Mahdi ialah Muhammad bin Hasan Al-Hasan Al-Askari yang merupakan imam Muhammad bin Hasan Al-Askari. Hasan Al-Askari dan Muhammad bin Hasan, kedua-duanya merupakan imam ke-11 dan ke-12 daripada imam-imam mereka yang maksum. Jadi kan pelik juga betul dia punya hujah tu, kerana majoriti orang Islam kita tak rujuklah kepada sumber Syiah ni, walaupun Syiah dia anggap Syiah berbezalah dengan Sunni kan. Syiah dia anggap Imam Mahdi mereka ialah Muhammad bin Hasan Al-Askari, imam yang ke-11 ataupun yang ke-12, imam muntazar yang mereka tunggu. Tapi kita tidak merujuk kepada sumber mereka. Kemudian dia kata lagi keturunan Mahdi pula ialah Alawi Fatimi dari keturunan Hasan. Dalam setengah riwayat pula menyebutkan keturunan Husain. Poin Syekh Rashid Ridha di sini dia nak kata bahawanya ada percanggahan. Sebagaimana dia sebut mula-mula tadi. Dia kata hadis-hadis Mahdi ni banyak sangat percanggahan. Macam contoh keturunan Mahdi kan. Dalam satu riwayat kata keturunannya ialah daripada Al-Hasan, Hasan bin Ali. Ada pula dalam riwayat lain sebut keturunan Al-Mahdi daripada Husain, daripada keturunan Al-Husain bin Ali. Jadi dia kata bercanggah, teruk sangat sehingga sukar untuk diharmonikan. Ada pula kata keturunan Al-Abbas. Jadi berdasarkan fakta-fakta ini, dia kata riwayat-riwayat ini tidak konsisten, lalu beliau menolak hadis-hadis berkaitan Al-Mahdi. Jadi sebenarnya Syekh Rashid Ridha ni termasuk dalam kalangan tokoh lah. Dia ada tafsir Manar yang menjadi rujukan. Jadi kita tak bolehlah kata dia ni anti hadis. Cuma kita kata dia cubalah untuk, sebenarnya niatnya untuk membersihkan Islam itu daripada perkara-perkara yang pada pandangannya tak logik dari sudut akal. Antaranya Imam Mahdi lah. Niatnya tu betul, tetapi apabila dia menyalahi kaedah ulama hadis, maka dia telah melakukan kesilapan dalam isu ini. Kemudian dia kata lagi banyak kisah Israiliyat telah menyerap masuk dalam kitab-kitab hadis. Kemudian hadis Mahdi ini adalah rekaan pengikut Al-Alawi daripada Abbasiyah dan Parsi. Dan yang sebagaimana dia ulang tadi, isu Al-Mahdi ini telah menyebabkan banyak kerosakan dan fitnah dalam kalangan orang Islam sehingga munculnya dakwaan beberapa individu sebagai Imam Mahdi di timur dan di barat. Kita tahu banyaklah kita dengar kisah-kisah. Semua nak mengaku dia Imam Mahdi. Semua nak cari pengikut. Dengan dia mengaku Imam Mahdi dengan harapan adalah akan jadi pengikut mereka. Jadi banyak pertumpahan darah. Jadi dari sudut faktanya betul. Dari sudut fakta yang ini, kerosakan ini, disebabkan ramai yang mengaku jadi Imam Mahdi, kerosakan tu berlaku. Itu betul. Sehingga nak jatuhkan pemerintah, tumpahan darah. Dan mereka juga mendakwa mendapat pertolongan daripada langit. Jadi sebenarnya saya dah jawab penolakan daripada Muhammad Farid Wajdi, daripada Ibn Khaldun, daripada Syekh Rashid Ridha, ada dalam buku saya, cuma saya tak bawa lah kerana saya ingat boleh bacalah sebab kita nak ringkaskan. Cuma apa yang saya nak cerita di sini ialah
ada di kalangan tokoh yang hebat-hebat, yang ada nama, yang ada pengaruh, turut menolak hadis-hadis berkaitan dengan Mahdi. Sekarang kita nak masuk, kenapa jadi macam itu? Kenapa mereka menolak hadis-hadis berkaitan Mahdi? Kerana mereka tidak memahami kaedah sebenar dalam berinteraksi dengan hadis fitan. Ataupun dalam, kita boleh kata dalam jawapan yang lebih umum, mereka tidak menguasai metod sebenar dalam memahami hadis. Saya yakin ibu-ibu dan perempuan mungkin pernah didedahkan. Saya dipahamkan jemaah ini banyak didedahkan dengan pengajian Quran dan hadis. Kita tahu kalau hadis tu sahih, kalau hadis tu dah sahih, memang ulama kata sahih. Macam mana keadaan sekalipun, kita tak faham macam mana keadaan sekalipun, kita tak boleh tolak hadis tersebut. Macam mana tak logik pun kita rasa hadis itu. Contohnya banyak hadis muskil kan. Mungkin pernah belajar kot hadis muskil. Hadis itu yang secara zahirnya kalau kita baca dia banyak kemuskilan. Contohnya Nabi Musa tanpa malaikat maut. Kan? Hadis itu sahih. Tapi kalau logik akal kita, macam mana pula Nabi Musa boleh tanpa malaikat maut? Kan? Jadi timbul kemuskilan pada kita. Jadi kaedahnya jangan kita tolak. Ada penjelasan di kalangan ulama tentang hadis tersebut. Hadis tentang demam daripada wap api neraka kan? Pernah dengar tak hadis tu? Kan? Mungkin pernah dengar. Hadis sahih. Tapi macam mana pula kaitan demam dengan wap api neraka? Kita fikir macam itu. Ataupun hadis lalat yang biasa kita baca kan? Dia kata kalau lalat jatuh kat bekas minuman kamu, tenggelamkan lalat itu. Hadis yang pelik-pelik. Banyak banyak dia pelik. Tapi selagi mana ia sahih, kita jangan tolak. Dan itulah yang berlaku kepada tokoh-tokoh ulama besar yang saya sebutkan tadi. Antaranya juga ialah guru kepada Muhammad Al-Ghazali, guru kepada Syekh Al-Qardawi, guru kepada Dr. Yusuf Qardawi iaitu Syekh Muhammad Al-Ghazali. Di mana beliau menolak beberapa hadis sahih kerana pada dia tak logik dari sudut akal. Kerana tak mungkin hadis ni keluar daripada Nabi menurut dakwaan dia. Sedangkan hadis itu sahih. Jadi beliau dikritik oleh ramai ulama disebabkan kesilapan dari sudut metod yang ataupun kaedah yang beliau gunakan. Okey, kita pergi sedikit secara laju. Saya cuba nak ikut masa yang diberi pada saya. Saya ambil 2-3 contoh lah tentang kaedah berinteraksi dengan hadis fitan. Yang pertama, mengumpulkan sebanyak mungkin riwayat yang berkaitan dengan fitan dan tidak berpada dengan satu riwayat sahaja. Okey, ini kaedah umum dalam memahami apa saja hadis pun. Para ulama mereka akan kumpul sebanyak mungkin hadis dalam topik yang sama. Dalam buku saya ni saya bawa contoh tentang Najd. Saya baca teruslah terjemahannya. Daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, berkatilah bagi kami di negeri Syam kami. Ya Allah, berkatilah bagi kami di negeri Yaman kami." Sahabat-sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan Najd kami?" Ada satu negeri namanya Najd. Nabi bersabda, "Ya Allah, berkatilah bagi kami di negeri Syam kami. Ya Allah, berkatilah bagi kami di negeri Yaman kami." Jadi Rasulullah tak sebut pun Najd. Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, di negeri Najd kami." Rasulullah SAW bersabda, "Di sana kekacauan, musibah dan fitnah, dan daripada sanalah munculnya tanduk syaitan." Itu kekacauan lah, maksudnya pembunuhan, peperangan, kekacauan. Jadi kan kalau kita berpada dengan hadis ini saja, maka kita akan terus beri pandangan ataupun kita berpegang dengan pendapat maksud Najd di situ ialah Najd di Arab Saudi. Tetapi kalau kita kumpulkan riwayat-riwayat lain, sebenarnya Najd adalah di Iraq. Kerana ada riwayat lain sebut hadis yang sama, tapi Nabi tak guna lafaz Najd, Nabi guna lafaz Iraq.
Ya? Jadi di situ kita tahu dengan cara kita mengumpulkan sebanyak mungkin riwayat-riwayat hadis, maka kita boleh faham hadis tersebut. Macam hadis sekarang lah tentang peperangan akhir zaman. Ada orang kata sekarang ni peperangan akhir zaman dah. Antara Palestin dengan Israel. Itu peperangan akhir zaman dah ni. Belum lagi sebenarnya. Kenapa saya kata belum lagi? Kalau kita lihat riwayat-riwayat lain menceritakan rupanya nanti peperangan akhir zaman yang sebenarnya adalah peperangan antara orang Islam dengan Rom. Rom maksudnya, maksud Nabi itu ialah negara-negara barat lah. Dan ketika itu peperangan besar itu dipimpin oleh Imam Mahdi. Nanti kita akan bincang hadis tersebut. Okey, boleh jelas maksudnya kaedah pertama, kena kumpul sebanyak mungkin hadis. Tak boleh, jangan sekali-kali kita berpegang dengan satu hadis saja. Kumpul sebanyak mungkin. Dengan kita kumpul itulah mungkin dalam satu riwayat dia guna lafaz ini, tetapi dalam riwayat lain dia guna lafaz lain yang menjelaskan lafaz yang kita tak faham tadi. Yang kedua ialah mengenal pasti kesahihan hadis dari sudut sanad dan matannya. Ini pun standard dalam pengajian hadis, kena kenal pasti kesahihan hadis dari sudut sanad dan matan. Saya bawa satu contoh hadis, ini saya kata panji Imam Mahdi ni. Daripada Thauban berkata, Rasulullah SAW bersabda, berbunuh-bunuhan di sisi khazanah, iaitu Kaabah. Kamu 3 kumpulan, kesemuanya anak khalifah. Namun akhirnya tiada seorang pun memperolehi khazanah tersebut. Kemudian muncul panji-panji hitam daripada sebelah timur. Ini yang saya sebut tadi, panji-panji itu, panji-panji hitam, kita tengok ISIS dia guna panji hitam, Al-Qaeda pun guna panji hitam. Lantas mereka memerangi kamu orang Arab dengan suatu peperangan yang belum pernah dialami oleh kaum sebelum. Kemudian Rasulullah mengucapkan sesuatu yang aku tidak menghafaznya. Rasulullah bersabda, jika kamu menemui mereka, maka berilah bai'ah, taat janji setia kepadanya, walaupun merangkak atas salji, sesungguhnya beliau adalah Khalifah Allah Al-Mahdi. Sunan Ibnu Majah. Jadi sebelum kita nak terima hadis ni, kan kaedahnya ialah kita cek status hadis ini terlebih dahulu. Jadi standard yang umum lah, kan, kena cek apa statusnya. Sebenarnya dhaif, tak ada pun satu hadis sahih yang menceritakan tentang panji hitam daripada sebelah timur. Hadis tentang Imam Mahdi ada, tapi panji-panji hitam, tentera-tentera yang menggunakan panji-panji hitam daripada sebelah timur, tak ada satu hadis pun yang sahih. Ini pun satu lagi hadis. Sesungguhnya kami Ahlul Bait, Allah telah memilih bagi kami akhirat ke atas dunia. Sesungguhnya ahli keluargaku akan menerima selepas kewafatanku bala, pengusiran dan penghalauan, sehinggalah datang satu kaum dari sebelah timur. Sekali lagi, datang satu kaum daripada sebelah timur membawa panji hitam. Mereka meminta kebaikan dan mereka tidak diberi, lalu mereka berperang dan diberi kemenangan, lalu diberi apa yang mereka minta. Selepas mereka diberi apa yang mereka minta, mereka tak menerimanya, sehingga mereka memberinya kepada seorang lelaki daripada ahli keluargaku, lalu dia memenuhinya dengan keadilan, sebagaimana sebelum itu mereka memenuhinya dengan kezaliman. Sesiapa yang sempat dengan lelaki tersebut daripada kalangan kamu, maka datangilah mereka walaupun merangkak di atas salji. Jadi ini pun hadis yang dhaif, yang tidak, maksudnya kita tidak boleh menjadikannya sebagai hujah. Jadi selepas ini kalau kita jumpa hadis-hadis panji hitam ataupun panji daripada sebelah timur, maka kita boleh tolak. Sebab ramai apabila berlakunya munculnya ISIS, munculnya Kaedah tadi, ramai dah orang mentakwilkan itu dah panji-panji hitam. Sebab mereka ni niatnya bagus, iaitu nak menubuhkan khilafah Islamiyah. Kan kita tengok ISIS, dia punya cita-cita, Kaedah, semua nak tubuh khilafah Islamiyah. Jadi keluarlah hadis-hadis ini, dan
Hadis-hadis inilah yang dijadikan dalil oleh ISIS nak menunjukkan mereka di pihak yang benar, bahawa mereka ini adalah panji-panji daripada sebelah timur. Okey. Seterusnya ialah kaedah yang keempat. Dalam buku saya kaedah keempat lah. Ini sangat penting. Ini yang berlaku sekarang, iaitu saya letakkan nama kaedahnya, memenuhi syarat dan kaedah yang diletakkan ulama sebelum menyandarkan hadis fitan kepada peristiwa atau realiti tertentu. Macam sekarang ni kita kata hadis ini berkait dengan peristiwa ini. Kan? Hadis ini merujuk kepada peristiwa ini. Hadis ini, peristiwa yang berlaku sekarang ini ada berkait dengan hadis ini. Maksudnya kita tentukan dengan peristiwa atau realiti tertentu. Jadi boleh tak? Boleh tak kita tentukan macam itu? Jadi cuba lihat. Okay? Kaedah apa yang ulama kata? Meletakkan atau menyandarkan hadis-hadis fitan pada peristiwa tertentu, pada perseorangan tertentu, pada tempat tertentu adalah dilarang bagi menutup ruang rekaan terhadap tafsiran teks tanpa ilmu. Namun ia dibenarkan jika datangnya daripada ulama yang berautoriti dan berkelayakan. Jadi tak boleh asalnya kita takwil hadis fitan ini merujuk kepada peristiwa ini. Okay? Tetapi kalau daripada ulama sendiri, maka yang berkelayakan dibenarkan. Meletakkan nas-nas syarak ataupun teks-teks syarak yang berkaitan dengan fitan dan malahim. Malahim itu adalah peperangan besar kepada sesuatu peristiwa yang belum berlaku dengan pasti, termasuk juga dalam ramalan terhadap perkara ghaib yang dilarang. Jadi kita tak boleh kaitkan peristiwa itu, hadis itu berkait dengan peristiwa ini, melainkan selepas ia berlaku. Kalau belum berlaku tak boleh. Ya? Berbeza dengan nas-nas yang muhkam, yang jelas, yang tidak mengandungi kekeliruan. Ia tidak muhkam ni maksudnya jelas, tak ada syubhah di situ. Ia tidak termasuk di bawah kaedah ini seperti hadis turunnya Nabi Isa AS daripada langit di Manarah al-Baida, di Menara Putih di Damsyik. Itu memang kalau kita baca hadis itu memang terang dan jelas. Begitu juga keluarnya Dajjal, sebagaimana Nabi sifatkan, terang dan jelas. Sifat-sifat Dajjal yang Nabi sebutkan. Okey, saya bawa contoh. Sebenarnya, yang kita kata tadi, tak boleh kalau orang biasa yang nak kaitkan hadis ini dengan peristiwa ini, ataupun nak tentukan hadis ini peristiwanya ini, kan? Orang biasa tak boleh. Tetapi kita lihat kalau ulama dibenarkan, sebagaimana pernah berlaku zaman sahabat sendiri, antaranya perkataan Asma binti Abi Bakar, Asma radhiyallahu anha, dia kata kepada Al-Hajjaj, semua kenal Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, panglima tentera Bani Umayyah, yang dalam sejarah menyebutkan beliau banyak membunuh orang Islam, berperang dengan ramai sahabat, antaranya Abdullah bin Zubair. Selepas pembunuhan Abdullah bin Zubair ni adalah sahabat, anak kepada Zubair bin Awam, yang beliau ini kuasai Mekah ketika itu. Dan beliau tidak memberi ketaatan kepada pemerintahan Bani Umayyah yang berpusat di Damsyik, di Syria ataupun Dimashq. Jadi selepas pembunuhan Abdullah bin Zubair, maksudnya kalahlah beliau, dapat dikalahkan oleh tentera Hajjaj. Asma ni dia kata apa Kak Hajjaj, panglima tentera Islam yang ganas dan zalim ini. Dia kata, ama inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana anna fi Thaqifin kadzaban wa mubiran fa ammal kadzabu fara'ainahu
wa ammal mubiru fala ikhaluka illa iyyah faqama anha wa lam yuraji'ha. Maksudnya sesungguhnya Rasulullah telah menceritakan kepada kami bahawa dalam Bani Thaqif, Thaqif ni Hajjaj, namanya Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Thaqafi ni daripada Thaqif lah, Bani Thaqif. Sebenarnya ada hadis Rasulullah pernah menceritakan kepada kami, Asma kata, bahawa dalam Bani Thaqif terdapat pendusta dan pembinasa. Manakala pendusta kami telah melihatnya, nanti disebutkan selepas ini, namanya Mukhtar. Kami telah melihatnya, manakala pembinasa aku tidak menyangkanya melainkan engkau. Lalu Hajjaj bangun dan tidak ingin menemui Asma lagi. Dia marahlah. Sebab ada hadis yang menyebutkan Asma sini beritahu kat Hajjaj bahawa pembinasa yang dimaksudkan dalam hadis ini ialah Hajjaj. Jadi di sini menunjukkan setelah ia berlaku kezaliman yang Hajjaj buat, Asma menentukan bahawa hadis ini, iaitu kadzab dalam hadis ini, merujuk kepada, mubir, iaitu pembinasa, merujuk kepada Hajjaj. Kan? Jadi maksudnya kalau daripada kalangan ulama dibenarkan. Imam Nawawi berkata, al-mubir ialah al-muhlik, iaitu pembinasa. Yang dimaksudkan sebagai pendusta dalam hadis tadi yang kami telah melihatnya ialah Al-Mukhtar bin Abu Ubaid Al-Thaqafi. Beliau merupakan seorang pendusta dan antara dusta beliau yang paling besar ialah mendakwa bahawa Jibril telah datang kepadanya. Itu beratlah tu, Jibril telah datang kepadanya, itu dusta lah. Ulama bersepakat bahawa yang dimaksudkan dengan pendusta dalam riwayat ini ialah Al-Mukhtar bin Abu Ubaid, manakala pembinasa ialah Al-Hajjaj bin Yusuf. Okey, kenapa dilarang menyandarkan hadis fitan kepada peristiwa atau realiti tertentu? Kenapa? Kenapa ada larangan di situ? Pertama, membawa kepada pendustaan terhadap Allah dan Rasul kerana tidak berbetulan dengan realiti yang sebenar. Mereka reka sesuatu ke atas Allah tanpa ilmu, memperlekehkan nas-nas, membuka ruang kepada penyeru kesesatan sebagaimana tadi panji-panji hitam tadi, untuk mengelirukan manusia dan mendakwa perkara yang tidak benar. Seterusnya mencela teks-teks syarak, kan, menjadikan manusia hidup dalam keraguan, kan, melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan dan meninggalkan amalan yang disyariatkan. Okey, jadi kalau nak mensandarkan hadis fitan kepada peristiwa atau realiti tertentu, ada kena syarat. Pertama, mesti bersumberkan kepada teks Al-Quran dan hadis, ataupun kalau tak ada teks Al-Quran dan hadis, kita tengok perkataan sahabat ada tak yang mengisyaratkan bahawa peristiwa ini, hadis ini sesuai dengan peristiwa ini, ataupun peristiwa ini mempunyai kaitan dengan hadis ini. Kena tengok juga kesahihan lafaz hadis, kesahihan makna nas hadis, jauh daripada takalluf, dibuat-buat. Contohnya tentang ada saya sebutkan dalam okey, ni salah satu contohlah. Hadis riwayat Auf bin Malik berkaitan 80 panji perang, termasuk dalam menyandarkan hadis fitan kepada peristiwa tertentu. Terdapat segelintir ulama yang mengaitkan hadis riwayat Auf bin Malik dengan peperangan yang berlaku antara Amerika dan Iraq pada tahun 1990. Apa hadisnya? Cuba tengok hadis ni. Panjang hadis ni. Saya nak baca mana? Okey. Daripada Auf bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku pernah menemui Nabi SAW ketika terjadi perang Tabuk dan baginda sedang berada di dalam sebuah kemah yang diperbuat daripada kulit. Lalu baginda bersabda, hitunglah 6 perkara yang akan terjadi menjelang hari kiamat, iaitu kematianku, kemudian pembebasan Baitul Maqdis, iaitu pemakmuran Baitul Maqdis. Ini saya kata tadi. Kan nanti maksudnya yang yang kita kata orang Yahudi bersembunyi di belakang batu dan pokok itu bukan Yahudi sekarang.
bukan Yahudi yang mendiami Israel sekarang, tetapi Yahudi yang dibawa oleh Dajjal, kan? Dan ketika itu Dajjal mengepung Baitul Maqdis yang telah dimakmurkan, maksudnya di bawah khalifah Islam. Jadi panjanglah ceritanya itu. Kemudian kematian yang menyerang kamu sekalian bagaikan penyakit yang menyerang kambing secara tiba-tiba sehingga mati. Kemudian melimpahnya harta benda sehingga ada lelaki yang diberi 100 dinar namun dia masih marah kerana dia merasa kurang. Kemudian timbulnya fitnah sehingga tidak ada satu pun rumah orang Arab, dalam riwayat lain rumah orang Islam, melainkan dia akan memasukinya. Kemudian perjanjian yang akan berlaku antara kamu sekalian dan bangsa kulit kuning, iaitu Bani Al-Asfar, iaitu Rom. Ini yang kita kata peperangan besar akhir zaman. Inilah antara orang Islam dengan Bani Asfar, iaitu Rom ataupun orang Barat. Lalu mereka mengkhianati perjanjian tersebut. Jadi sebenarnya orang Islam nanti, akhir zaman nanti, orang Islam dia ada perjanjian dengan orang Barat ni untuk melawan satu musuh yang tak disebutkan dalam hadis. Selepas musuh itu kalah, perjanjian tu berlaku pengkhianatan. Orang Barat ni dia mengkhianati perjanjian dengan orang Islam. Ini dia kata mereka akan mengkhianati perjanjian tersebut dan mereka akan datang menghadapi kamu sekalian di bawah 80 panji perang. Di bawah setiap panji pula terdiri daripada 12,000 tentera. Jadi ada orang yang kita kata tadi meletakkan hadis ini dengan peristiwa peperangan antara Amerika dan Iraq. Amerika dan Iraq pada tahun 1990. Sebab dia kata dalam hadis ni sebut 80 panji perang. Macam mana dia boleh kata Amerika 80 itu merujuk kepada Amerika? Dia kata masa peperangan itu Amerika ni ada 50 negeri, dia kata. Lebih kurang 50 negeri. Kemudian dibantu oleh 30 negeri lain. Jadi 80 lah. Jadi 80 panji perang ni merujuk kepada Amerika dan negara-negara sekutu melawan tentera Iraq, kan? Jadi meletakkan peristiwa tertentu pada hadis tertentu itu dilarang. Kita tengok. Hadis ini menyebutkan 80 ghayat panji peperangan Amerika dan Iraq pula disertai oleh 30 negara dan Amerika sahaja mempunyai 50 wilayah. Justru jumlahnya adalah 80 sebagaimana hadis menyebutkan 80 panji. Jadi senang-senang je nak kata ini berlaku, ini untuk peristiwa ini untuk peristiwa ini. Jadi cuba kita elakkanlah pada perkara-perkara macam itu. Kemudian contoh lain, ini pun ketika perang Syria, perang Syria yang berlaku sebelum ini dengan Bashar Assad, orang rakyat dia angkat senjata, keluarlah hadis ni. Kemudian mereka bergerak menuju kamu, lalu memerangi kamu. Dan orang Islam ketika itu berada di suatu tempat yang dinamakan Al-Ghutah, di kota yang dikatakan bernama Dimashq. Jadi ada orang kata hadis ini merujuk kepada peperangan yang berlaku di Syria. Sedangkan hadis ini berkaitan dengan peperangan besar akhir zaman antara orang Islam, pimpinan Imam Mahdi dengan Rom, yang Nabi gambarkan sebagai Rom, tetapi maksudnya negara-negara barat lah. Okey, seterusnya. Saya ingat saya berhenti sampai pukul berapa ya? Kita ada buka soal jawab ke? Ada, Prof. Kita nak berhenti masa kita pukul berapa? tanya sampai 10.30. Okey. Jadi mungkin Prof boleh spare 10 minit akhir sebelum Okey. 10.30. Okey, saya cuba. Mungkin kita berhenti 10 suku lah kot ya? Boleh. Boleh? Okey. Banyak soalan, Okey dah. Prof. Banyak soalan. Dekat ruang chat tu banyak Ada. soalan. Demamlah saya, Nanti Dr. mana yang Zahirudin. boleh kita entertain, kita cubalah ya, Prof. Demamlah saya nak jawab ni. Dr. Zahirudin pula tak ada. Kalau tidak boleh saya pass kat dia. Waktu kejedaan pun kalau siapa yang boleh stay lepas 10.30 pun kalau Prof don't mind lah. Okey. Okey, tentang dengan berpegang, ini pun kaedah yang penting juga. Berpegang dengan zahir teks ataupun zahir nas. Kita panggil tekstual dan tidak mentakwilkannya. Itu kaedah yang sebenarnya. Sebab itu ulama salaf kata kita kena pegang dengan zahir nas dan tidak mentakwilkannya melainkan ketika wujud keperluan.
Contohnya kalau kita baca teks itu dia mengelirukan. Maka ketika itu ulama akan takwilkan lafaz tersebut. Contohnya jika bercanggah dengan Quran ataupun hadis, ulama akan takwil. Maksudnya bukan kata takwil tak boleh sama sekali. Boleh. Tapi ketika perlu. Ketika ada keperluan. Contoh, ini semua pernah dengar aku hadis ni. Untuk jimatkan masa, saya baca yang Melayu terus terjemahan dia. Tidak akan berlaku kiamat sehingga munculnya fitnah, dusta yang banyak, fasa yang berdekatan, waktu yang berdekatan, dan banyaknya al-harj. Dikatakan, apakah yang dimaksudkan dengan al-harj? Al-harj, Nabi bersabda, pembunuhan. Jadi perkataan yataqarabuz zaman ataupun tataqarabul aswaq, kalau kita terjemah biasa, maksudnya berdekatannya pasar yang berdekatan. Ataupun waktu yang berdekatan. Jadi macam tak jelas maksudnya. Apa maksud waktu yang berdekatan? Jadi ada kalangan ulama yang mentakwilkan lafaz yataqarabuz zaman sebagai indahnya kehidupan. Ini takwil yang tak betul. Ada pula yang menakwilkan sebagai kurangnya zaman. Sedangkan yataqarabu tidak membawa maksud berkurangan. Maksud yang sebenar ialah waktu berlalu dengan cepat. Yataqarab tu, yataqarab berdekatnya zaman, maksudnya waktu berlalu dengan cepat tanpa dirasai. Seseorang berada di awal minggu, kemudian tiba-tiba berada di akhir minggu. Begitu juga peristiwa yang berlaku setahun yang lepas, disangka berlaku sebulan yang lepas. Kan kita dah bulan 12, rasa baru sangat Januari dulu kan? Dan itu maksudnya taqarub zaman. Kalau taqarub aswaq ni maksudnya berdirinya pusat-pusat perniagaan berdekatan antara satu dengan yang lain. Jadi masing-masing mall tu masing-masing dekat-dekat. Ataupun ditakwilkan dengan dekat kerana ramai orang membeli belah di pusat perniagaan tersebut. Jadi dalam hal ini boleh takwil, tapi yang mentakwilkannya bukan sebarangan orang, ulama. Ataupun hadis yang lain. Ini pun mungkin ibu-ibu, puan-puan pernah dengar. Rasulullah bersabda, demi diriku di tangannya, tidak akan berlaku kiamat sehingga binatang buas berkata kepada manusia, pemegang tongkat dan tali selipernya berkata kepada seorang lelaki, dan pehanya memberitahunya apa dilakukan oleh ahli keluarganya selepas kematiannya. Ini nak cerita takwil yang fasid tadilah, takwil yang pelik. Kalau kita baca memang kita tak faham lah. Kan? Tapi Rasulullah nak cerita nak menjelang kiamat itu, Rasulullah kata sehingga binatang buas berkata kepada manusia. Maksudnya binatang buas boleh berkata. Kemudian pemegang tongkat dan tali selipernya berkata kepada seorang lelaki. Dan pehanya berkata, memberitahu. Jadi kalau kita tak kuat ilmu hadis kita kata, ini bukan Nabi kata, tak mungkin lah. Macam mana peha nak beritahu pula tentang ahli keluarganya, slipper pula boleh berkata, pemegang tongkat boleh berkata, binatang boleh berkata. Kan? Jadi itulah kaedah dalam Islam ni, dalam hadis ni, ada perkara-perkara ghaib yang kita kena beriman dan percaya, yang kita tak boleh gunakan logik akal kita. Jadi cuba tengok ada ulama yang menakwilkan peha dan pemegang tongkat sebagai telefon dan pager. Masa ni saya tengok buku lama lah ni, masa tu zaman pager lah. Dia kata dengan hujah telefon dan pager diletakkan di poket yang berdekatan dengan peha. Jadi peha berkata maksudnya bunyi telefon ataupun bunyi pager. Tapi hakikatnya kadang-kadang telefon dan pager juga diletakkan di poket baju yang pastinya jauh daripada peha. Ataupun diletakkan pada tali pinggang yang mempunyai ruang untuk meletakkan telefon. Kan? Jadi tak sesuai lah dengan peha tadi. Jadi tafsiran ini termasuk takalluf ataupun takwilan ini maksud takalluf. Iaitu mengada-ngadakan sesuatu yang tiada. Kan? Jadi kan dalam hadis macam ini, apa kaedah ulama kita? Dia kata, pegang yang zahir terlebih dahulu. Melainkan datang dalil lain yang mengalihnya daripada makna yang zahir. Jadi kaedah pertama ialah pegang yang zahir dulu. Yang dapat difahami daripada lafaz peha ialah lafaz peha akan memberitahu
apa yang dilakukan oleh ahli keluarganya selepasnya termasuk dalam kategori intipan terhadap ahli keluarga. Ia berlaku tanpa pengetahuan mereka, tidak sebagaimana yang dilakukan oleh pager dan telefon yang keduanya tidak berkata-kata secara asal. Dia nak dekat kiamat kan, semua benda-benda pelik berlaku. Sebagaimana hadis yang tadi, Yahudi bersembunyi belakang pokok, belakang batu. Batu boleh berkata, wahai orang Islam, wahai hamba Allah, di belakang aku ada orang Yahudi. Batu pun berkata-kata. Kan? Okey, satu lagi. Sebab hadis tadi itu, dia nak berlaku kiamat. Dan ketika itu, peperangan akhir zaman yang diketuai yang saya sebut tadi oleh Imam Mahdi, menggunakan kuda, pedang, tombak dan seumpama. Ini pun satu lagi hadis yang kita kena ingat. Akhir zaman nanti, peperangan akhir zaman yang dipimpin oleh Imam Mahdi ni tak gunalah kita kebal yang apa namanya yang Israel guna tu, namanya markabah apa tak? Kan? Kan? Tak guna dah apa kita kebal tu, tak gunalah pesawat yang canggih-canggih. Hadis menyebutkan peperangan akhir zaman yang Imam Mahdi lawan apa Kristian nanti ataupun orang barat nanti. Kemudian tawan pula Konstantinopel, kemudian muncul Dajjal, lawan pula Dajjal, semua menggunakan kuda, pedang, tombak dan seumpama. Jadi kita kena terimalah hadis tu. Jangan kita fikir macam mana boleh berlaku. Sebenarnya semua boleh berlaku, tak ada yang mustahil. Ya? Buktinya apa? Hadis riwayat Muslim, sesungguhnya aku mengetahui nama-nama mereka dan nama-nama bapa mereka. Ini ketika ke peperangan Malhamah, peperangan besar tu, ada 10 orang tentera dia balik ke negeri mereka kerana diberitahu Dajjal dah keluar. Jadi 10 orang tentera berkuda ini, Nabi kata, aku mengetahui nama-nama mereka dan nama-nama bapa mereka dan warna kuda-kuda mereka. Mereka adalah sebaik-baik penunggang kuda di atas muka bumi ketika itu. Jadi zaman sekarang punya perang, Israel lawan Hamas, tak ada kuda pun kita jumpa. Semua pakai yang moden-moden. Ini tadi yang hadis yang saya sebut berulang kali, sehingga batu mengucapkan, wahai Muslim, ini adalah orang Yahudi, datanglah dan bunuhlah dia. Jadi kita kena memahami secara tekstual. Kita tak boleh takwil kata macam mana batu mengucap, batu boleh bercakap ke? Tapi kita kena ingat hadis ataupun Al-Quran menyebutkan semua benda bertasbih kepada Allah. Ada hadis lain menyebutkan batu mengucapkan salam kepada Nabi di Mekah. Kan? Jadi itu sokongan-sokongan menunjukkan bahawa kita kena faham hadis ini memang benar batu mengucapkan, wahai Muslim, ini adalah orang Yahudi, datanglah dan bunuhlah dia. Ya? Segelintir orang memahami hadis Ibnu Umar ini sebagai pertempuran orang Islam, yang hadis ini, yang tadi disebutkan oleh moderator, yang memahami hadis ini sebagai pertempuran orang Islam dan Yahudi pada hari ini. Sedangkan jika dikumpulkan semua lafaznya, tadi saya kata, dikumpulkan semua lafaznya, maksudnya kita kena kumpul semua riwayat, semua hadis yang berkaitan dengan pertempuran antara orang Islam dan Yahudi. Barulah kita faham sebenarnya bila sebenarnya peperangan dengan orang Yahudi ini. Ia berlaku ketika munculnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa. Alhamdulillah habis tepat 10.19, 10.20. Sebenarnya slide saya ini ada 40 lebih, ingat 41. Alhamdulillah on time dan saya serahkan balik. Moga-moga apa yang saya bentangkan ini mendatangkan manfaat kepada ibu-ibu, perempuan sekalian. Mungkin ada certain part yang mungkin tak jelas dan saya cuba jawablah, insyaAllah. Tapi ini adalah usaha saya, kita panggil bedah buku kan. Jadi 2 atau lebih, jadi saya ambil yang saya gambaran. Apa yang saya bentang dah gambaran keseluruhan kandungan buku ini. Tapi yang kita bincang ialah tentang Imam Mahdi. Yang selainnya itu mungkin puan-puan boleh baca sendirilah, insyaAllah. Okey, saya serahkan balik kepada Puan Nurhalina. Terima kasih. Aku qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Masya Allah, saya kalau benda-benda berkenaan hadis hitan, berkenaan
Imam Mahdi, Imam Hamah, apa semua ni memang saya memang teruja sangatlah, dan insyaAllah saya rasa lepas ni memang makin berkobar lah untuk menamatkan bacaan buku Prof ni. Okey, okey, Okay, insya-Allah. so saya rasa sangat detail, walaupun apa ni saya secara ringkas saya rasa ideanya ada di situlah ya, apa yang kita boleh expect daripada buku Prof ni, dan banyak perkara-perkara baru yang saya baru tahu. Yang pertama saya ingatkan jumhur tentang Imam Mahdi diterima oleh semua jumhur, tapi rupanya ada yang menolak ya Prof. Ya, ya. Okey, okey, saya untuk kita go through semua soalan-soalan ni ya. Kalau sempat kita akan cuba habiskan semualah ya. Saya go through daripada yang pertama daripada Puan Salinah. Kerana kenapa dipanggil Al-Mahdi sedangkan nama beliau Muhammad bin Abdullah? Kenapa dipanggil Mahdi sedangkan namanya Muhammad bin Abdullah? Al-Mahdi itu, saya dalam buku saya detailkan maksud Al-Mahdi itu adalah yang diberi petunjuk, yang diberi panduan. Maksudnya Imam Mahdi itu pemimpin akhir zaman yang dipandu oleh Allah SWT. Maksudnya apa tindakan dia itu adalah daripada panduan dan hidayah daripada Allah SWT. Jadi tapi secara rahsianya kenapa dinamakan Al-Mahdi itu tidak disebutkan dalam riwayat-riwayat. Tetapi memang dalam hadis sebut Al-Mahdi. Dan namanya lengkapnya ialah seperti nama Nabi, seperti nama bapa Nabi. Okey. Okay, Prof, so adakah kezaliman yang berlaku masa zaman kemunculan Imam Mahdi itu sebelum tu, adakah kezaliman tu disebabkan oleh Dajjal? Oh tidak. Kezaliman itu bukan disebabkan oleh Dajjal, kerana Imam Mahdi akan muncul terlebih dahulu. Imam Mahdi ni dia muncul ketika perjanjian antara orang Islam dengan, saya kata tadi, Bani Asfar. Itu yang Nabi sebutkan dalam hadis sebagai orang Rom. Kalau Rom sekarang dah tak ada kan. Tapi gambaran Rom adalah orang-orang di barat lah. Jadi ada perjanjian antara orang Islam dengan orang barat untuk melawan satu musuh yang dalam hadis tak sebut siapa musuh itu. Kan? Jadi yang memimpin orang Islam ialah Imam Mahdi. Jadi berlaku pengkhianatan, kemudian berlakulah peperangan besar dan akhirnya orang Islam menang. Lepas orang Islam menang, mereka tawan pula Konstantinopel. Kan? Di situ mereka dapat harta rampasan. Ketika mereka membahagikan harta rampasan, datang berita menyatakan Dajjal dah keluar, Dajjal dah tangkap keluarga tentera-tentera Islam di Konstantinopel tu, lalu mereka pun bergerak nak lawan Dajjal. Jadi menunjukkan di situ Imam Mahdi keluar dulu. Barulah diberitahu Dajjal dah muncul, kan? Maka mereka pun lawan pula Dajjal. Jadi itu dia punya susul galurnya lah. Peristiwa tertib peristiwa. Banyak kita macam confuse mana satu dulu, baru Ya. Dan peperangan itu adalah peperangan dengan orang barat Kristian lah majoritinya. Kristian, dalam hadis disebut detail orang Kristian, kan? Maksudnya Nasara lah, ya, orang Bani Asfar. Yang Yahudi ni, bila Dajjal dia bawa 70,000 Yahudi daripada Asfahan tu, dia kuasai, dia cuba untuk serang Baitul Maqdis. Kat situlah di mana dia dibunuh oleh Dajjal, dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Maaf Prof. Hadis itu mengatakan mereka bekerjasama, kan? Bekerjasama dengan Bani Asfar, dan bila menang Bani Asfar ini celebrate dengan salib, mengatakan okey, tentera salib menang. Jadi mereka berperang menentang Bani Asfar tu. Jadi dalam sejarah ataupun pada masa akan datang tu, maksudnya orang Islam ni dia akan bergabung. Ini zaman Mahdi. Sedangkan kita faham zaman Imam Mahdi ni sangat-sangat macam Islam tu sangat kuat dan sebagainya. Kenapa mereka perlu bergabung pula? Sebab nak melawan satu musuh. Dalam sebuah hadis yang Nabi kata, kamu ada perjanjian dengan Bani Asfar untuk melawan satu musuh. Maksudnya bergabung untuk melawan satu musuh. Dan musuh ini tak diberitahu siapa. Tak disebutkan dalam mana-mana hadis. Jadi dalam kaedah kita memahami hadis, kita tak boleh kata, ada pula saya pernah dengar lah pendapat
asatizah ataupun syekh-syekh ni dia kata kemungkinan China, dia kata kemungkinan. Tapi tak tahu. Saya ingat kita full stop setakat situ. Kita tak tahu siapa musuh ketika itu sebab zaman Imam Mahdi pun kita tak tahu bila. Tapi memang bergabung. Memang bergabung. Dan tak mustahil boleh gabung kan, kita tengok. Sekarang pun kita tengok apabila berlaku Saddam menyerang Kuwait kan. Jadi Saudi pun bergabung dengan tentera Amerika. Jadi tak pelik berlaku akan datang pun ada perjanjian sebegitu. Kemungkinan juga kekuatan umat Islam tu bila dia bergabung dengan kemodenan dan kecanggihan ketenteraan barat kan. Dia tak ada, zaman tu dah tak ada dah guna yang canggih-canggih dah. Oh, Cuma dia sebut dalam hadis semua guna pedang, kuda, tombak kan. Cuma kalau kita fikir dengan logik akal kita, macam mana boleh berlaku macam itu? Macam impossible kan. Macam mana? Tapi jangan pelik sebab akhir zaman apa saja boleh berlaku. Okay. Okay, next Prof. Prof sebut Imam Mahdi akan memerintah 7 tahun yang gemilang. Ada rujukan ini tak? Sebab ada juga yang kata 10 tahun yang makmur, ada yang sebut 11 tahun. Tak jumpa reference. Saya tak jumpa riwayat kata 10 tahun ataupun 11 tahun, tetapi riwayat yang sahih adalah 7 tahun. 7 tahun ya. Dalam buku saya ada nyatakan rujukan tentang hadis yang 7 tahun itu, ada boleh lihat di footnote tentang rujukannya. Cuma saya tak ingat riwayat siapa. Ini satu soalan saya. Pernah tak Prof, saya pernah come across satu hadis yang kata Imam Mahdi ni akan lead untuk kalahkan negara-negara Arab yang memang tak nak berjihad ni. So dia menyatukan macam Salahuddin Al-Ayyubi kan, satukan negara-negara Arab sekitar Arab dulu dan masa tu melawan musuh lah masa tu, betul ke? Yang disebutkan dalam riwayat ketika tentera-tentera barat dia berkumpul di Syam, kita panggil Wutah tadi kan, yang akan melawan mereka ialah yang akan ketika kan kita pengkhianatan tadi kan, saya sebut pengkhianatan apabila dah bergabung tentera Islam dengan tentera barat. Saya terjemah barat lah sebenarnya, walaupun dalam hadis sebut Rom. Apabila bergabung tentera Islam dan barat dah menang ke atas musuh tadi itu, kemudian berlaku pengkhianatan daripada tentera barat, kemudian yang akan melawan tentera barat tadi itu adalah pejuang-pejuang daripada Madinah, tentera-tentera Islam daripada Madinah yang terbaik, yang di dalam hadis sebutkan adalah yang terbaik. Yang berbaiat dengan Imam Mahdi. Tadi soalan tadi apa saya tak ingat. Soalan betul ke Imam Mahdi ni akan melawan dulu negara-negara Arab yang tak nak berjihad ni? Maksudnya dia satukan semua tentera-tentera sekitar Jazirah Arab ke dekat Syam ke untuk lawan musuh tu? Tak disebutkan dalam riwayat. Saya tidak boleh sebab memang dalam teks macam itu. Dia tak sebut bahawa dia akan menggabungkan ataupun tetapi dari sudut kekuatannya memang maksudnya tentera yang kuat lah. Kan tentera yang nak lawan Dajjal ni adalah tentera yang terbaik disebut dalam hadis. Kan maksudnya kualiti iman mereka dah terbaik, kualiti strategi mereka adalah terbaik. Kan strategi peperangan juga ada terbaik, semua terbaik lah yang disebutkan dalam hadis. So, tak sure lah saya baca kat mana tu. Tak ingat lama dah. Yalah, benda-benda macam ni banyak lah Banyak cerita-cerita. sumber yang Sebab itu dia ada kaedah, sebab itu ulama letak kaedah dalam berinteraksi dengan hadis sekitar. Begitu juga kalau nak memahami hadis jihad, ada kaedahnya. Dan secara umumnya memanglah banyaklah kaedah dalam berinteraksi dengan hadis. Okay. So next saya tak ada apa, panggil komen saja. Okay. Daripada Ustaz Zul ni saya bacakan je lah. Malhamah adalah dalam bentuk mufrad, maksudnya perang. Al-malahim pula bermaksud jamak. Dalam bentuk jamak bermaksud perang-perang. Al-Mahamah Kubra bermaksud perang terbesar melibatkan umat Islam dengan bahasa Romawi. Komen dari Ustaz Zul lah. Oh, ada Muslimin ke sini? Saya tak maaf lah, saya tak ada. Ustaz Zul ni salah seorang asatizah kami lah. Okey, ahlan. Prof Faizal pernah jumpa ke, pernah kenal ke Ustaz Zul? Zulhairi ke? Hairi, ya. Biasa kita kenal sangat lah. Kenal Ahlan Ustazna. Tapi dah keluar tadi, dia ulang alik FB dengan Zoom tadi keluar masuk.
Oh ya ke? Ada lagi satu tu soalan Ustaz Zul kat bawah. Kejap ya, kita tengok yang atas dulu. Okey, Prof, pada zaman kini akan ada lagi ke ulama yang boleh buat takwil hadis dan tahu itulah ketikanya perkara tu berlaku dalam sebagaimana yang disebut dalam hadis tu. Sebab dulu Okey, macam contoh Asma tadi memang dia orang yang yalah sahabiah. sahabiah kan. So zaman sekarang ni siapa yang layak sebenarnya untuk takwilkan? Kata inilah. Yang layak, okey, yang layak untuk takwil tu yang pertama sekali tadi kita baca syarat-syarat dia, dia mesti berlaku dulu. Peristiwa itu mesti berlaku dulu. Kan? Contohnya kalau kita nak kata Imam Mahdi dah keluar, maksudnya memang betul-betul memang ciri-ciri itu ada pada Imam Mahdi, tentera-tenteranya memang tentera-tentera Imam Mahdi, kan? Maka baru ketika itu barulah ulama boleh katakan itulah Imam Mahdi. Selagi belum berlaku, maka tak boleh kita tentukan ataupun kita takwil, ya. So ulama pada Cuma masa ada tu cuma ada hadis tertentu macam mana? siapa ulama yang pada masa tu macam kalangan kalangan siapa Ustaz? Maksudnya ulama Sekarang sebagaimana banyak kita yang macam freely cakap dekat FB gini komen ya. dan mereka memang Ya. ada status ustaz pun. Ya betul. Maksudnya dalam kita nak mentakwil hadis, dia ada kaedah dia, ya. Dia ada kaedah-kaedahnya. Bukan senang-senang kita takwil hadis. Apabila kita nak takwil tu, kita kena takwilan kita itu mesti bertepatan dengan Quran. Maksudnya ada sokongan daripada ayat Quran, kan, contohnya. Ataupun ada sokongan daripada hadis. Maksudnya sesiapa saja boleh takwil, tetapi dia kena datangkan fakta. Bukan semata-mata dia takwil tanpa ada hujah, tanpa ada bukti, tanpa ada sokongan daripada Quran, daripada hadis, ya. Jadi maksudnya pastinya apabila mereka berhujah dengan Quran, hadis, asar sahabat, perkataan sahabat, menunjukkan dia itu adalah seorang yang berautoriti. Tapi kalau dia sendiri tak dapat datangkan bukti itu, maka dia tidak ada autoriti lah. Ya. So pentingnya kita tahulah kan status hadis ayat-ayat Quran yang mention semua tu kan Ustaz. Macam tadilah saya kata tentang batu tadi kan, boleh bercakap kan. Memang dalam Quran kata batu batu, pokok semua bertasbih. Betul tak? Dalam hadis pula kata ada batu memberi salam kepada Nabi di Mekah. Kemudian Nabi duduk di Bukit Uhud, Nabi berbicara dengan Bukit Uhud. Adalah bukit kan. Dia kata ketika itu Nabi Abu Bakar dan Umar ataupun Osman minta bukit bergegar kan. Jadi dan Nabi bercakap dengan bukit. Jadi bukit pun boleh bercakap-cakap kan. Jadi di situ kita tak boleh takwil lah batu tu sebab ada sokongan daripada Quran dan hadis. Okey, ni soalan dari FB Ustaz Zuhairi. Saya tanya soalan, Ustaz, dalam keadaan Imam Bukhari dan Muslim tidak masukkan semua hadis sahih, mengapa mereka tak memasukkan hadis Imam Mahdi? Dan dalam keadaan dua surah menyebut perihal Ya'juj Ma'juj, mengapa langsung tak sebutkan Dajjal sedangkan fitnahnya lebih digeruni? Wah, payah soalan tu. Saya tak boleh jawab tu soalan tu. Kena Ustaz Zuhairi tahu jawapannya tu. Dia nak uji saya tu saya rasa. Wallahu a'lam, saya tak pasti kenapa tidak disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tetapi sebagaimana saya kata tadi, walaupun tidak ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, tidak bermakna hadis itu tidak sahih. Kerana Imam Bukhari dia ada metod dia dalam memasukkan hadis. Kenapa dia pilih hadis itu untuk dimasukkan dalam kitab dia? Imam Muslim, kenapa dia ada metod dia? Kenapa dia pilih hadis itu untuk masukkan dalam Sahih Muslim? Tetapi walaupun tak ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ada dalam Sunan Abu Dawud, ada dalam Sunan Tirmizi yang statusnya juga adalah sahih. Kan? Hadisnya adalah sahih. Jadi kenapa tu? Kerana Imam Bukhari itu dia pilih. Apabila dia masukkan hadis dalam Sahih Bukhari itu, dia memilih daripada 600,000 hadis yang dihafal, dia pilih yang terbaik lah. Kan? Nak kata yang terbaik, yang memenuhi syarat dia. Kan? Cuma kenapa Imam Mahdi? Wallahu a'lam, saya tak tahu. Dan kenapa yang tadi disebut Dajjal pun tidak ada, wallahu a'lam. Kita dah lebih masa, tapi ada satu last soalan dari Ustaz Zul juga. Okay, Prof, dikatakan kota Konstantinopel akan dibuka akhir zaman sebelum sebelum Romawi. Adakah menurut Ustaz pembukaan ini sudah berlaku di tangan Sultan Al-Fatih atau belum? Jika belum berlaku, adakah ia bermaksud Konstantinopel itu akan jatuh satu masa dan akan bangkit semula?
Okey, kalau ikutkan hadis itu dia akan dibuka lagi. Maksudnya hadis yang kata tentang nikmal amiru, macam mana hadis tu? Maknanya sebaik-baik pemimpin, yang orang kata sebaik-baik pemimpin ialah Muhammad Al-Fatih tu. Hadis itu tidak merujuk kepada Muhammad Al-Fatih. Hadis itu merujuk kepada zaman Imam Mahdi. Kan yang kita kata Muhammad Al-Fatih adalah sebaik-baik pemimpin, sebaik-baik akidahnya kan. Dia sudah akidahnya kan. Ramai yang tafsir macam itu, tetapi tafsiran yang tepat ialah hadis itu merujuk kepada zaman Imam Mahdi yang akan membuka lagi Konstantinopel. Tapi saya tak jumpalah syarah, sebab kita tahu Konstantinopel sekarang adalah Istanbul. Istanbul di bawah Turki, negara Islam kan. Tetapi akhir zaman akan dibuka semula dan dibuka oleh tentera Mahdi. Kan? Dan tentera Mahdi ketika masuk ke dalam Konstantinopel, mereka tak ada peperangan. Mereka baca dalam hadis sebut la ilaha illallah, macam itulah lafaz-lafaz tauhid, jatuh negara itu, jatuh daerah itu. Mereka masuk dengan mudah kan dan mendapat harta rampasan. Ya, tapi tak diceritakan adakah maksudnya, tapi kalau ikut logiknya akan jatuh baliklah. Sehingga dapat ditawan semula oleh tentera Mahdi. Akan jatuh ke tangan bukan Islam lah. Ya. Kalau ikut akhir zaman tu macam itu. Tetapi tak ada secara detail dalam teks menyebutkan dia akan jatuh semula. Sekarang ni bawa tentera Islam, bawa negara Islam. Tak adalah detail cerita bagaimana dia boleh jatuh sehingga dapat ditawan semula oleh Imam Mahdi. Tapi secara logiknya dibuka semula akhir zaman nanti. Okey, saya rasa ada satu ni macam Dr. Abira. Bagaimana interaction sebagai orang awam ni, bagaimana sebagai orang biasa, perlu takut ke atau risau ke atau cuba elak untuk tidak menjadi untuk tak menjadi sebab kepada tanda akhir zaman? Saya tak faham soalannya macam mana? Soalannya macam mana? Tanda akhir zaman ni seperti Imam Mahdi ni, Okey. ada ramai yang cuba sentiasa kaitkan dengan apa yang berlaku, terutamanya sebagai orang biasa ni, macam mana kita nak berinteraksi, adakah kita rasa perlu takut dan risau atau cuba nak elak daripada apa yang saya baca daripada huraian antaranya Profesor Dr. Sharaf Qudah ketika beliau cerita tentang kaedah berinteraksi dengan akhir zaman, apa sikap kita, dia kata kita kena menuntut ilmu. Banyakkan pengajian ilmu, dan apa yang kita buat malam ni adalah memang berbetulan dah dengan persediaan kita untuk menghadapi akhir zaman. Dengan ilmu ni lah yang boleh memandu kita, ilmu berkaitan Quran, ilmu berkaitan hadis, tafsir, syarahan hadis, itulah yang akan membantu kita dalam membuat persediaan untuk menghadapi akhir zaman. Macam Dajjal ataupun Nabi dah ajar dah untuk menyelamatkan diri daripada Dajjal kan. Itu disebut dalam hadis-hadis kan. Jadi dengan kita mengaji ni, kita mengikuti pengajian, insya-Allah dia akan memberi kita ketahanan dari sudut ilmu dan mental untuk menghadapi zaman yang menakutkan itu. Ya. Wallahu a'lam. Insya-Allah, masya-Allah. Okey, saya last kali mungkin Prof jawab ringkas je lah dari FBS, daripada Syed Muhammad Firdaus. Adakah kerajaan Republik Iran sekarang dah penuhi kriteria hadis fitan? Tak faham. Adakah kerajaan Republik Iran sekarang dah penuhi kriteria hadis fitan? Adakah maksudnya yang tentera dari arah Khurasan yang memakai toyah lisah tu ke? Saya pun tak pasti. Kita tahu Dajjal dia datang daripada sebelah timur, daripada Khurasan. Khurasan itu termasuklah Iran sekarang, Iraq, Iran di sebelah timur. Kemudian hadis sebut 70,000 Asfahan. Asfahan itu di Iran juga. Ya. Dan kalau kita pergi Iran, memanglah kita tahu pun Iran akidahnya macam mana, mereka mempertikaikan Quran, mereka menghina sahabat, mencela sahabat, mengkafirkan sahabat. Dia akidahnya tu bermasalah lah kita katakan, walaupun mereka guna nama Republik Islam Iran. Saya ingat saya pernah ziarah Tehran bulan Ramadan, masjid-masjid kita penuh bulan Ramadan kan, tapi dia sunyi sepi, masjid pun tak banyak, walaupun dia Republik Islam Iran. Nak kata ciri-ciri itu memang sebelah timur lah, memang belah Iraq yang Nabi kata tanduk syaitan kan, banyak kekacauan, pembunuhan,
malapetaka. Dan kalau kita baca sejarah pun, aliran-aliran yang menyalahi ahli sunnah wal jamaah semua dia belah Iraq, belah Iran sana, belah-belah sana. Ya. Jadi memang betul lah kalau ikut hadisnya, memang Dajjal dan yang kita kata Yahudi yang menyokong Dajjal pun daripada arah sana. Ya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, saya dah tak ada soalan. Cuma ni dari FB juga. Alhamdulillah rasa Ustaz Zainuddin dah dapat balik electricity kot. Mohon maaf, Prof tak dapat bersama, sampaikan salam. Okey. Patutnya soalan ni saya nak transfer kat dia yang saya tak boleh jawab. Boleh. Tak apa, apa ni, Ustaz Zul boleh PM Dr. Faizal kata ada soalan lagi tapi masa tak cukup. Ya, kita dah pun melebihi 10.40, masa Okey. kejadian dah 10 minit. Ya. Jadi Alhamdulillah saya rasa apa ni sangat memujakanlah sesi kita pada malam ni. Tak sempat nak ni, saya dahi dia berkerut-kerut. Fikir setiap perkataan yang slide Prof dalam apa yang Prof ulas apa semua tu. InsyaAllah lepas ni kita akan sama-sama telusuri lah dan mungkin kita ada nombor kontak Prof kan. Kalau ada sesiapa mungkin ada persoalan-persoalan daripada buku Prof ni, mungkin boleh ajukan dan kita salurkan dan post kepada apa ni Prof lah, yang mungkin boleh jawab secara personal lepas ni. Boleh apa Prof? InsyaAllah. Kalau tak boleh pun Ustaz Zuhairi ada tu, dia boleh jawab tu insyaAllah. Alhamdulillah. So semoga apa yang kita dapat pada malam ini insyaAllah yang saya paling suka point Prof adalah ilmu tu kan. Ya. Kita kalau tak ada ilmu, tak belajar Quran, tak belajar hadis dan sebagainya, dengan bacaan dengan kelas-kelas ni memang kita akan cepat terikut-ikut dan terpengaruh kan Prof? Ya. Jadi Alhamdulillah mungkin selepas ni kita akan banyak lagi discussion berkenaan perkara ini dan bukanlah sesuatu yang orang kata tak nak benda-benda semua konspirasi dan sebagainya. Sebenarnya dia sesuatu yang wajib kita imani, ya. Dan kita hanya kena tahu how to handle apa dapatan-dapatan atau klaim-klaim orang-orang tertentu until memang betul lah perkara itu telah pun terjadi, barulah kita boleh terima kesimpulan dan kita kena tengok autoriti orang yang memberikan kaitan-kaitan takwilan yang berkaitan dengan hadis-hadis tersebut lah. Okey, Alhamdulillah. So ada apa-apa lagi daripada Kak Syida? Ustaz Zul? Ya, kalau tak ada, Kita snap gambar kejap doktor. Alhamdulillah feedback yang positif daripada jemaah. Nampak rayanya kita mungkin ada follow up dari siri yang sedia ada ni. Kita akan sambung ataupun apa-apa yang perlu kita bincangkan lagi kan, perlu kita ada lagi benda-benda ni semua. InsyaAllah mungkin kita akan bincang untuk next sesi ke apa nanti, sebab nampak sambutan agak menggalakkan daripada jemaah. Disebabkan malam ni masa agak terhad kan, jadi insyaAllah kita akan bincang nanti insyaAllah. Terima kasih jadi doktor. dalam 70 lebih dekat Zoom ni dan 20 lebih orang dekat FB lah. Okey, insyaAllah. Alhamdulillah. Moga bermanfaat insyaAllah. InsyaAllah. Okey, so kalau tak ada apa-apa lagi, kita tangguhkan majlis kita ini. Jazakumullah khair. Snap gambar ya. Oh, gambar. Okey, Cik Fida memang fotografer tetap. Okey. So, yang boleh buka kamera. View semua ya. Ya. Fida dah buat kan? View semua. Boleh. Kalau ada yang nak buka kamera, silakan. Bagi masa dia orang kejap. Sorry, Okay, prepare. pakai tudung. Assalamualaikum. Okay, 1, 2, 3. Okay, dia ada Jadi, page lain tak ada. Satu page je ada. So, tak apa. okay. Alright, terima kasih. Alright, Alhamdulillah. So kita tutup dulu sesi kita pada hari ini. Jazakumullah khair kasiran kepada semua. Dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Ya, Alhamdulillah. Mohon maaf salah silap, kekurangan. Terima kasih, Prof.
Terima kasih. Terima kasih, Assalamualaikum Prof. warahmatullahi Kak wabarakatuh. Syida. Jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih Okey. Prof. Terima kasih Terima kasih semua. semua. Assalamualaikum. Terima kasih Roh atas keadaan semua malam ini. Alhamdulillah sambutan agak menggalakkan. InsyaAllah kita akan fikirkan. Admin akan berbincang untuk kelas sesi seterusnya insyaAllah. Rasa-rasanya benda ni sangat manfaat untuk kami semua Prof. Kita baru tahu banyak benda baru yang kita tahu pagi malam ni dan insyaAllah macam seperti yang disampaikan oleh Prof yang kita perlu untuk ADM untuk menghadapi masa akan datang ni. Masa apa maksudnya fitnah akhir zaman insyaAllah. Kalau tak ada ilmu, mungkin insyaAllah kita akan sebar-sebarkan lagi ilmu insyaAllah pada masyarakat insyaAllah kan. Kita jadi apa kata metod kita jadi manual lah untuk masyarakat dapat ilmu daripada sumber-sumber yang sahih dan juga yang kata yang tepat daripada ulama-ulama insyaAllah. Terima kasih semua atas pada pagi malam ini. Kita sambung lagi insyaAllah pada satu hari masa-masa nanti kita akan bincang semua nanti macam mana. Dengan itu saya akan kasih kita nafas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih Kak Nasimah. Terima kasih atas kepada malam ini. Terima kasih semua. InsyaAllah jumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Syida. Terima kasih Lina. Terima kasih Salina. Soalan yang maksudnya alhamdulillah kita akan fikirkan dia. Terima kasih Lina. Moderator. Bidang Moderator. Hujan terjun. Maghrib Kami sangat awesome lah. Awesome dengan poin yang dikeluarkan yang dikait. Terima kasih Lina. Nanti Ustaz Zahidin tu bertemu dengan Lina nanti. InsyaAllah. Terima kasih semua. Terima kasih Cikgu Sharifah bersama-sama kita malam ni. Alhamdulillah. Terima kasih. Kita jumpa lagi ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Syida. Bersama Sharifah. Kat mana ni? On the way nak balik. Oh, okey. Terima kasih. Kita jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih semuanya. Terima kasih.